ia merupakan satu hadis daripada riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat-sahabat sekalian, saya baca dan sahabat-sahabat ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Abdurrahman Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Okey, sekarang ni saya baca, sahabat-sahabat boleh ikut ya. Ka'anni anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahki nabiyyan minal anbiya salawatullahi wa salamuhu alaihim darabahu qaumuhu fa'admahu wa huwa yamsahu ad-dama an wajhihi wa huwa yaqul Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Subhanallah, Allahu akbar. Yang bermaksud, diriwayatkan daripada Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud bahawa beliau berkata, seolah-olah aku sekarang sedang melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang salah seorang daripada kalangan para nabi. Semoga rahmat, keampunan, kemuliaan dan kesejahteraan dilimpahkan oleh Allah ke atas mereka semua. Nabi itu dipukul oleh kaumnya, lalu mereka menyebabkannya berdarah. Sambil baginda menyapu darah daripada mukanya seraya berkata, Ya Allah, ampunkanlah kaumku kerana sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Ampunkanlah kaumku kerana sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, baginda bercerita tentang seorang Nabi. Diriwayatkan daripada Ubaid bin Amr al-Laythi bahawa Nabi yang diceritakan dalam hadis ini ialah Nabi Nuh alaihi salam. Tetapi Imam Al-Qurtubi radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Nabi kita SAW ialah bercerita yang diceritakan mengenainya. Okey, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, saya nak cerita sikit kisah Nabi Nuh alaihi salam. Kisah Nabi Nuh alaihi salam. Kita tahu bahawa Nabi Nuh, ini yang saya ingat ya, dalam satu kitab tentang kisah para nabi. Nabi Nuh alaihi salam, dia punya tentangan terhadap dakwah sangat dahsyat. Yang kita tahu Nabi Nuh ni kan, Nabi Nuh Allah perintahkan bina kapal untuk selamatkan pengikutnya yang beriman dan sebagainya. Tapi kalau kita baca kisah Nabi Nuh daripada awal, berdakwah kepada umatnya, dalam Al-Quran sebut tuan-puan sekalian, kisah Nabi Nuh 950 tahun. Nabi Nuh alaihi salam berdakwah 950 tahun. Dan hadis yang kita bacakan ini, masa saya baca di pintu awal, saya dah terbayang ini hadis yang menceritakan tentang Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam, antara ujian yang dihadapinya adalah Nabi Nuh dimasukkan dalam macam guni macam itulah kan. Nabi Nuh alaihi salam dimasukkan dalam nak kata bukan bekas lah, tapi kita sebut guni lah, guni besar. Kemudian Nabi Nuh diikat juga dalam tu, diikat tangan dan kaki. Subhanallah. Kemudian Nabi Nuh dipukul beramai-ramai, pukul, sepak, terajang, sampai luka, sampai patah, sampai sakit teruk dan sebagainya. Masya Allah. Kemudian Allah sembuhkan lagi Nabi Nuh. Allah sembuhkan sampai sembuh. Sampailah satu ketika pergi lagi berdakwah kepada dengan lemah lembut, dengan ajakan. Lalu diulang-ulang lagi. Sepak, terajang, pukul dan sebagainya. Tuan-puan sekalian, sampai begitu sekalinya, muslimin-muslimat dimati Allah sekalian. Dan ada banyak lagi bentuk-bentuk bagaimana Nabi Nuh diejek, dihina. Kan? Sampai anak-anak Nabi Nuh sendiri pun, sebahagiannya tidak mahu mengikuti Nabi Nuh kerana melihat teruknya ayahnya dihina, diejek. Subhanallah, Allahu Akbar. Dan kita tahu Nabi Nuh juga diuji dengan isteri tidak mahu menyokong dan mengikutinya. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, namun apa yang Nabi Nuh doakan bila umat dia pukul, sepak terajam, buat macam-macam,
Nabi Nuh hanya mengungkapkan doa, Allahumma ufir li qaumi. Ya Allah, ampunilah kaumku ya Allah. Fa innahum la ya'lamun. Sesungguhnya mereka tidak tahu ya Allah. Sesungguhnya mereka tidak tahu. Ya Allah, ampunilah kaumku. Sesungguhnya mereka tidak tahu. Masya Allah, Allahu Akbar. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Hadis yang kita bacakan tadi, ia adalah satu pengajaran kepada kita tentang bab sabar dan bagaimana sikap orang yang sabar. Orang yang sabar, dia mendoakan kebaikan untuk orang yang menyakiti dia. Orang yang sabar, dia akan selalu membuka pintu hatinya untuk memaafkan, tuan-puan sekalian. Masya Allah, sebenarnya mendoakan itu bukan susah. Lagi-lagi kita doakan untuk orang yang kita sayang. Tapi bila mendoakan untuk orang yang kita benci, kan, orang yang menyakiti kita, hati dan sebagainya, ia sangat susah. Masya Allah. Sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, saya nak berkongsilah satu kisah. Orang wanita yang tunggu saya. Dia datang, dia tunggu atas sofa. Saya habis live tu, saya duduklah sekejap, dengar. Saya dah faham dah, kalau orang datang tu orang ada hajat, nak tanya, nak luah. Lepas tu ceritanya macam ni, tuan-puan sekalian. Sebab tak tahu siapa kan, saya nak kita ambil pengajaran. Masya Allah, suaminya diuji dengan suami lah. Ada anak 2 orang. Seorang anak umur 14 tahun, seorang anak umur 12 tahun. Masya Allah. Suami ni sebelum PKP, Alhamdulillah, suami yang baik, lelaki yang baik. Dia kata suami dia jarang marah. Bahkan dia sebut pada saya tak silap, dia kata tak tahu marah. Macam tak pernah marah. Orangnya lembut, baik, dia kata, baik. Kan, tak banyak cakap. Seorang bapa yang penyayang lah, sayang anak dan sebagainya. Masya Allah, sahabat-sahabat sekalian. Lepas tu, dan saya boleh lihat wanita ni wanita yang sangat sabar dan tenang. Dia kata dia uji bila COVID ni banyak duduk kat rumah, PKP. Kan, banyak duduk di rumah, banyak main phone dan sebagainya. Berkenalan lah dengan isteri orang. Berkenalan dengan isteri orang, tuan-puan sekalian. Kemudian buat maksiat melalui telefon. Sampai tukar gambar, sampai berkongsi video dan bertukar gambar yang haram lah, tuan-puan sekalian. Yang lucah, yang tanpa seurat benang dan sebagainya. Buat perkara-perkara haram. Sehingga tahap bertemu dan buat maksiat. Buat perkara yang jijik, perkara yang kotor, buat perkara yang haram. Fahamlah ya, bila dah bertemu. Ini suami orang, ini isteri orang. Sekarang dah memang banyak dah kes isteri orang, suami orang buat maksiat. Buat zina, tuan-puan sekalian. Bukan sekadar ringan-ringan. Dah terlalu banyak kes lah yang sampaikan kepada saya. Bermula daripada telefon. Bermula daripada handphone, tuan-puan sekalian. Bertukar gambar. Kan, memadu cinta. Yang haram. Allahu Akbar. Kalau hukum hudud, tuan-puan sekalian, kena rejam sampai mati. Letak badan, gali tanah. Lepas tu tanam separuh badan. Kemudian rejam sampai mati. Direjam dengan batu sampai mati kedua-duanya. Kalau ikut hukum hudud ya, tuan-puan sekalian. Tapi hudud tidak dilaksanakan. Jika dilaksanakan dan dilihat pula oleh ramai manusia, nescaya tidak ada rumah tangga yang runtuh kerana perlakuan seumpama ini. InsyaAllah tidak ada anak-anak yang menderita melihat keadaan ibu yang sangat menderita bila suaminya melakukan perkara sebegini. Nescaya tidak ada lelaki yang tidak kuat menahan hawa nafsunya bila diuji dengan wanita-wanita. Subhanallah, tuan-puan sekalian. Kalau hukum hudud kena rejam sampai mati. Kecuali wallahu alam dia bertaubat dengan sungguh-sungguh dan dia mendiamkan dan tidak ada saksi dan dia tak ada buat pengakuan, moga Allah ampunkan. Nak sabitkan hukum hudud bukan senang. Bukan senang, tuan-puan sekalian, bukan semudahnya. Nak sabit hukum hudud ni satu benda yang sangatlah complicated.